Okey, seterusnya kita tengok simple harmonic motion in term of distance. In term of distance. Baik, page 7 kita tengok simple harmonic motion uh, in term of time dalam bentuk masa. Okey. Baik, untuk page 8 ni kita tengok simple harmonic motion dalam bentuk distance. Okay, dalam bentuk distance. Okay, baik. Point number 1. Point number 1. SHM as a projection of circular motion with diameter. SHM is a projection of circular motion with diameter. Baik. Maksud dia, yang pertama kita belajar dah pasal circular motion. Circular motion tu kalau ingat balik dia tawad. Okay, theta, angular velocity, initial angular velocity, final angular velocity, angular acceleration dan times. So soalan dia nya ada tak diameter? Dia tak ada diameter. Okay, dia tak ada diameter. So untuk menggambarkan simple harmonic motion ni, baik, tengok figure 19.8 tu. Figure 19.8 tu dia ada pendulum bob, kemudian dia ada lampu light source tu, kemudian dia ada turntable. Baik, pendulum bob tu warna biru tu, okay, dalam ni warna biru. Kemudian ada tanda tu warna merah. Jadi dia duduk pada spot yang sama. Baik, so apa yang berlaku ialah ini adalah nak menunjukkan hubungan di antara ayunan bandul, iaitu simple harmonic motion, boleh dikaitkan dengan circular motion. Jadi circular motion digambarkan oleh turntable. Turntable tu, okay, so dia akan bergerak. Jadi biru bergerak, merah bergerak. So kalau kita tengok, bukan tengok pada biru tu saja, kita tengok pada skrin. Okay, bertengok tu pada gambar rajah tu ada skrin. Tengok kesan ni ada skrin. Jadi kita tengok bayang ni. Maknanya ni circular motion, tapi pada bayang ni kita akan nampak dia pergi sampai ujung ni, dia akan kembali semula sini. Supaya dekat bayang ni, bayang pendulum bob ni, dia akan pergi kemudian balik semula, okay, bersama-sama dengan bahagian bawah. Ini menunjukkan bahawa circular motion boleh dikaitkan dengan simple harmonic motion. Okay, baik. Tengok 19.9 ni. Jadi gambar rajah ni, okay, tengok kesal cikgu ni. SHM ni ialah, kalau ingat balik, dia adalah gambar rajah pada muka surat 2. Okay. Gambar rajah pada muka surat 2 dalam modul tu. Cuma cikgu tegakkan dia. So apa yang berlaku ialah kita tanda pada satu-satu ketika ni displacement. Okay, pada satu ketika, katakanlah pada ketika ni. So cikgu pun tanda sini. Dia ada X sini. Okay. Alright. Ni adalah amplitude ataupun nilai maksimum dia. Okay. Ni adalah nilai equilibrium dia. Okay. Baik. Seperti mana cerita pada muka surat 2, jasad ni akan bergerak naik ke atas. Ni dia bergerak naik, kita tanda melalui ni, kita dapat graf. Kemudian dia sampai sini, sampai tengah ni, kemudian dia turun balik, so apa sini balik, kemudian turun lagi, sampai sini balik. Baik, gambar rajah ni, graf SHM ni, kalau kita kaitkan dengan circular motion, ini circular motion, maknanya dia gerak ni, ni adalah circular motion. Okay. Baik, bahagian tengah ni, okay, bahagian tengah ni adalah jari. Apa maksud jari? Ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Kalau kita tengok jasad yang bergerak di bahagian tengah ni, ataupun circular motion ni, okay, tanda geraknya di bahagian ujung ni. Tanda ni sebenarnya adalah pergerakan bahagian tengah ni. Jadi kalau kita tanda sini, so kita dapati bahawa X0 ni, ini adalah jari, manakala ni adalah tinggi pada ketika itu. Baik, mari kita tengok X. X tinggi ni, sini kita panggil tinggi,
ataupun kita panggil jarak daripada paksi utama. Baik, sampai sini kita panggil displacement. Sampai sini ataupun SHM ni, ini adalah pergerakan jasad. Okay, so tiga-tiga ni boleh dikaitkan. Okay, kesimpulannya dia boleh dikaitkan untuk menerangkan apa itu simple harmonic motion ataupun untuk menulis persamaan untuk simple harmonic motion. Okay, baik. Oleh kerana itu, cuba kita kira ataupun kita tunjukkan bagaimana nilai-nilai untuk simple harmonic motion ditulis dalam bentuk displacement ataupun boleh ditulis dalam bentuk angular motion. Okay. Alright, so kalau kita tengok figure 1910 ni, tengok figure 1910 ni, kalau kita letak di X tu tadi, kita pun menyusunnya berdasarkan maklumat ataupun analisis Pythagoras. Sini sampai sini, kemudian sini sampai sini, ni bentuk segitiga. Kemudian sini ke sini ni hipotenus. Ni adalah X, nilai tertentu. Dan ni adalah jarak daripada sini ke sini, kita boleh dapati dengan X0 kuasa 2 tolak X ni nilai dia. Baik, kalau kita buat perbandingan, kita boleh katakan bahawa kita susun secara trigonometri, bukan lagi Pythagoras, tapi trigonometri. So kita boleh katakan bahawa ni adalah X0 cos theta, ni adalah X0 sin theta. Okay? So kita boleh kata distance untuk ni adalah X0 sin theta, distance untuk ni adalah X0 cos theta. Okay? So daripada situ, poin nombor 2 yang cikgu maksudkan adalah untuk menulis dalam bentuk X ataupun distance ataupun jarak, okay, bukan amplitude. Okay. Oleh kerana V, okay, kalau kita tengok V ni dia dx dt dan kita boleh dapat omega x0 cos omega t ataupun cos theta. Dan kita tahu bahawa x0 cos theta ni, x0 cos theta ni ialah x0 tolak x kuasa 2. Jadi kita ganti dalam ni, kita akan dapat V ni adalah omega x0 x kuasa 2. Baik, ni omega x0 cos theta ini adalah laju simple harmonic motion yang boleh ditulis dalam unit massa, dalam pemboleh ubah massa. Baik. Kemudian omega set x0 kuasa 2 tolak x kuasa 2 ini adalah laju simple harmonic motion yang boleh ditulis dalam bentuk jarak. Maknanya cos tak ada, trigo tak ada, dia ada jarak. Okey. So daripada sini, kalau kita tengok ni, kita nak cari acceleration pula. Okay? Ataupun bahagian dua ni, ataupun bahagian yang kedua ni, O ni sebelah page 9 ni, ini adalah salah cara lain untuk membuktikan bahawa laju simple harmonic motion boleh ditulis dalam bentuk jarak. Okay? Gunakan identity trigonometry pun kita boleh dapat juga. Okay? Jadi sini cikgu bandingkan di antara Pythagoras dan juga trigonometry, dan kita dapatkan laju simple harmonic motion ditulis dalam bentuk jarak. Ni sebelah ni ataupun di page 9 ni ialah selain daripada cara perbandingan, boleh juga kita tulis, kita buktikan bahawa dia boleh ditulis dengan omega x0 x kuasa 2 tu menggunakan identity trigonometry. Okay? Baik. So untuk mencari pecutan, okay, ataupun instantaneous pecutan pada ketika itu, kita boleh dapatkan dengan, kita tahu dah V adalah omega x0 x omega set
X not X kuasa 2 tolak X. Okay. Dan daripada pengiraan juga kita dapat bahawa dalam modul ada muka surat 10 tu. Okay. Dan muka surat 10 nombor 3. Okay. Kita dapati bahawa A sama dengan negatif omega kuasa 2 X not sin X not sin omega T. Okay. Jadi kalaulah ianya adalah maksimum, kita boleh dapat A adalah negatif omega kuasa 2 X. Okay. Omega X kuasa 2. Kalau untuk dapatkan nilai yang maksimum daripada apa nama ni, daripada persamaan tu. Okay. Instantaneous tu. Yeah. Jadi daripada situ kita boleh katakan bahawa X tu ataupun nilai X naught sin omega T tu, okay, X naught sin omega T, okay, ataupun X naught sin theta ni adalah X, okay, adalah X, okay. Baik, cikgu ulang balik. Nombor 3 ni kita bezakan, kita dapat negatif X omega kuasa 2 X naught sin omega T. X semula sin omega T ni ataupun sin theta ni, kalau kita tengok dalam trigo ni dia X naught sin theta, okay? Atau theta ni adalah omega T. Apa dia ni? Nilai bagi X ataupun nilai pada jarak pada ketika itu. So negatif X kuasa 2, negatif omega kuasa 2 X. Yeah? Alright. So itu kita dapatkan nilai untuk pecutan. Yeah? Dan nilai pecutan tu ditulis dalam bentuk jarak, sebab X tu adalah jarak. Okay? So dalam figure 19 sebelah tu kita boleh tengok nilai tu. Okay. Point number 5, acceleration that is directly proportional to displacement but always oppose the direction by always pointing toward the equilibrium. Jadi rumus semula, definisi simple harmonic motion ialah A berkadar terus dengan negatif X. Okay, jadi kita boleh buktikan bahawa A tu sememangnya berkadar terus dengan negatif X. Okay.